Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Murni. Hari ini kita akan lihat sejarah tingkatan 3, subtopik bab 2.3 iaitu pembentukan negeri-negeri selat ataupun NNS. Okey, seterusnya mari kita lihat standard pembelajaran. Murid dapat membincangkan pembentukan negeri-negeri selat. Seterusnya elemen kewarganegaraan dan juga nilai. Murid boleh menjelaskan kepentingan sifat berwaspada dalam membuat keputusan. Okey, seterusnya kita lihat latar belakang sebelum pembentukan negeri-negeri selat, iaitu kita akan lihat latar belakang negeri Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Okey, jom kita lihat latar belakang Pulau Pinang iaitu bermula 1786 sehinggalah 1826. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, yang pertama kita lihat masihkah murid-murid ingat dengan nama ini iaitu Francis Light. Okey, pada peringkat awal Pulau Pinang ditadbir oleh Francis Light. Okey, Francis Light ini kalau murid-murid masih ingat, dialah yang bertanggungjawab untuk membuka pertempatan di Pulau Pinang. Francis Light ini merupakan pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Governor General British di India. Okey, seterusnya kita lihat pada tahun 1787 Pulau Pinang berstatus pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri alam Melayu. Okey, pelabuhan bebas ni bermaksud pelabuhan yang terbuka kepada pedagang asing dan juga pedagang tempatan di mana barangan yang dibawa masuk itu bebas daripada dikenakan cukai. Okey, seterusnya perdagangan dikuasai oleh pedagang persendirian. Okey, seterusnya kita lihat pada tahun 1805 Pulau Pinang dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay di India. Kemudian, seterusnya seorang gubernur dilantik sebagai ketua pentadbir Pulau Pinang. Okey, ini ialah latar belakang Pulau Pinang sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Okey, seterusnya kita lihat pula Singapura. Okey, bermula pada 1819 sehinggalah 1826. Okey, kalau awak masih ingat tarikh ini 1819 ni, di mana datangnya William Farquhar dan juga Stafford Raffles. Okey, yang pertama ditadbir oleh residen yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Kemudian pada tahun 1823 Singapura juga diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas. Dan yang ketiga, Singapura menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian mengumpulkan hasil alam Melayu untuk didagangkan dengan China. Okey, ini Singapura. Nampak ditadbir oleh residen. Ingat lagi tak siapakah residen di Singapura? Okey, akibat peluasan kuasa British di Singapura. Video sebelum ini kita dah pun bincang ataupun cikgu dah pun terangkan. Okey, seterusnya kita lihat pula latar belakang Melaka pada tahun 1824 sehinggalah 1826. Di mana kita tahu 1824 ini telah berlakunya perjanjian Inggeris-Belanda yang menjadikan Melaka ni sebagai tanah jajahan kepada British. Okey, apa yang berlaku di Melaka ialah Melaka ditadbir oleh residen konsular. Okey, seterusnya sistem kapitan diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Okey, sistem kapitan ni ialah ketua. Ada seorang ketua dalam kelompok kaum Cina. Okey, jadi bertujuan untuk apa? Sistem kapitan ni bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Okey, seterusnya suku-suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Seterusnya bagi masyarakat di luar bandar pula, tanggungjawab tersebut diserahkan kepada penghulu. Kalau yang tadi sistem kapitan iaitu ketua kelompok ni suku-suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum. Jadi senanglah untuk memantau. Kalau masyarakat luar bandar pula, siapa yang bertanggungjawab? Penghulu. Okey, seterusnya kita lihat
Ni nampak negeri-negeri selat pada tahun 1826. Okey. Jadi kita lihat dulu pengenalan. Tadi kita dah lihat secara ringkas ataupun cikgu dah terangkan mengenai latar belakang negeri-negeri selat. Okey, kemudian bila terbentuknya negeri-negeri selat? Okey, pada tahun 1826. Ingat tarikh ni, 1826. Pulau Pinang, Singapura, Melaka digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan negeri-negeri selat. Kalau orang tanya, negeri-negeri selat terdiri daripada negeri apa? Awak boleh jawab. Ada 3. Ingat, yang pertama Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Jadi penggabungan ini kenapa? Why? Bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Jadi ketiga-tiga ini kita dah lihat bagaimana ketiga-tiga negeri ini telah pun jatuh ke tangan British. Jadi British ingin menggabungkan ketiga-tiga negeri ini untuk menjimatkan perbelanjaan dan juga menyeragamkan pentadbiran. Itu tujuannya. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, kita lihat kepentingan pembentukan negeri-negeri selat. Okey, kenapa ingin membentuk negeri-negeri selat? Okey, yang pertama kita lihat untuk apa? Okey, nampak gambar ni, gambar kapal kat sini kan. Kerana laluan utama perdagangan. Okey, sebab apa? British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Yang kedua, taraf pelabuhan bebas yang cikgu terangkan tadi, di mana taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat ni berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari alam Melayu serta pedagang luar. Contohnya dari pedagang luar dari alam Melayu. Contohnya seperti Arab, China, India, Eropah dan Amerika. Jadi bebas daripada cukai. Jadi ramailah yang akan datang. Kemudian sebagai pusat pengumpulan. Okey, negeri-negeri selat menjadi pusat pengumpulan hasil dari alam Melayu terutamanya bijih timah. Okey, terutama bijih timah untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Okey, seterusnya yang keempat, negeri-negeri selat juga menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Okey, jadi hal ini juga menyebabkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri selat. Okey, seterusnya. Penanaman modal. Penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri selat berlaku dengan pantas. Jadi cikgu harap awak boleh ingat, ini kata kunci bagi kepentingan pembentukan negeri-negeri selat. Yang pertama, laluan utama perdagangan, taraf pelabuhan bebas, pusat pengumpulan, pintu masuk buruh luar dan juga penanaman modal. Okey, seterusnya kita lihat hubungan negeri-negeri selat dengan negeri-negeri Melayu. Okey, negeri-negeri selat memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Jadi, apa yang berlaku? Melabur modal memajukan pelombongan bijih timah di negeri Melayu. Okey, jadi negeri-negeri selat ni melabur modal untuk memajukan pelombongan bijih timah di negeri-negeri Melayu. Kemudian negeri-negeri Melayu pula apa yang diperlukan? Memerlukan pelabuhan negeri-negeri selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Jadi kat sini nampak kebergantungan antara negeri-negeri selat dan juga negeri-negeri Melayu. Okey, seterusnya kita lihat rumusan. Jadi dari pembentukan negeri-negeri selat ini tadi membolehkan British menguasai laluan perdagangan di antara India dan juga China. Selain itu, mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu. Seterusnya, dapat menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Jadi, setakat itu sahaja untuk video kali ini. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Okey, seperti biasa, latihan cikgu akan tinggalkan di bahagian description. Okey, jumpa lagi. Bye.